Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Man nawwir bi basari wa atliq bi ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, malam ni sambung kitab Kerukunan. Sambung kitab Kerukunan, muka surat 3 Rumi, muka surat 2 Jawi. Kitab Jawi 2, bawah sekali. Kita membahaskan secara ringkas berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Cara ringkas je ni, bukan secara detail pun, bukan secara terperinci pun. Kerana kitab kita bukan kitab tauhid. Kitab kita kitab fiqh. Tapi orang ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya tidak ada nilai fiqh. Fiqh ni sah batal lah, semayang apa semua lah, fiqh syarak. Tidak ada nilai tanpa akidah. Tanpa akidah yang benar tak ada nilai sembahyang ke, zakat ke, haji sekalipun. Jadi kalau dia tulis secara panjang berkaitan dengan akidah, dah jadi kitab tauhid pula. Jadi dia tulis secara ringkas. Jadi kita pun akan bahas secara ringkas lah. Bahas secara ringkas saja. Maknanya kalau secara terperincinya kena kitab tauhid. Macam kitab Fadilatul Faraid ke, Baqaratul Amani ke, Misbahul Munir, Risalah Tauhid, Aqidatul Najin, itu semua kitab tauhid tu. Tapi kita bukan kitab tauhid, cuma dia nak pesan tapi secara tak langsung. Pesan secara tak langsung tu selai, dua lai. Ada dua lai juga berkaitan dengan tauhid. Kenapa kita fiqh ada tauhid? Dia nak pesan tidak ada nilai ibadah zahir jika akidah tak betul. Maka kita masuk berkaitan dengan sifat wahdaniyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan wahdaniyah. Sebelum ni wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Lepas tu selepas wahdaniyah habis dah. Qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam, pendek aja, sekadar baca aja. Wahdaniyah, maksud wahdaniyah ni esa. Boleh juga diterjemahkan dengan satu, walaupun ada sebahagian ulama' dia tak bagi terjemah satu. Sebab kalau satu dia ada dua, 1, 2, 3, kosong 1, 2, 3. Dia terjemahkan tunggal. Bila tunggal tu satu tu je lah. Kalau satu tu sebenarnya boleh juga, secara umum kita orang awam boleh je kata Allah satu, boleh je, Allah satu. Tapi yang tepatnya tunggal. Sebab dia bila satu dia boleh jadi dua. 1, 2, 3, 4. Kalau tunggal, mana ada dah. Kalau anak nombor 1, dia tu anak nombor 1. Dia seolah-olah ada anak nombor 2. Kalau anak orang, kita tak kata ni anak nombor 1, tak kata. Kecuali nak bergurau. Ni anak nombor 1. Anak berapa? 1. Bergurau. Tapi sebenarnya kalau kata anak, ni apa? Anak tunggal. Maknanya satu tu je. Ni anak nombor 1, maknanya ada 2, 3, 4. Cuma dari segi bahasa gitu. Tapi kita nak sebut tak ada masalah. Allah satu, tak ada masalah. Cuma yang tepatnya bahasa Melayu adalah tunggal. Esa tu. Boleh juga kita istilahkan ahad. Boleh juga wahid. Wahid tu satulah. Sebab tu dia akan jadi ilmu tauhid. Ilmu mengesakan, ilmu menunggalkan Allah, ilmu mensatukan Allah. Bila mensatukan, tidak menduakan lah.
Tidak menduakan tu, tidak mensyirikkan Allah. Syirik-syirik tu dua. 2, 3, 4 tu syirik. Jadi itulah maksud wahdaniyah. Sekali lalu maksudnya ataupun tunggal. Pentingnya wahdaniyah ni agak paling penting, sebab tu kalau kita tengok agak panjang perbahasan dalam kitab kita ni, panjang juga. Yang lain sekadar disebut dan ertinya saja, tapi wahdaniyah ni panjang. Sebab tu ilmu akidah ni dipanggil ilmu tauhid. Sedangkan ilmu tauhid ni maksud ilmu mengesakan Allah lah, mensatukan Allah, menunggalkan Allah. Sedangkan sifat Allah bukannya yang wajib 13, bukannya satu, bukannya wahdah saja. Kenapa tak ada qidam, baqa', mukhalafah? Nak namakan ilmu tu, kenapa dinisbahkan ilmu tu ilmu tauhid yang diambil daripada wahdaniyah? Katalah ilmu tu tauhid, ilmu mensatukan Allah. Boleh kata juga ilmu kewujudan Allah. Boleh je kan? Nak belajar apa? Belajar ilmu kewujudan Allah. Sebab kita ambil daripada wujud. Boleh je. Tapi kenapa ambil tahu? Kenapa tak ambil qidam, baqa', mukhalafah ke? Ilmu untuk membezakan di antara Tuhan dan makhluk. Kenapa kita tak namakan dia ilmu tu? Kita namakan dia ilmu mengesakan Allah. Sedangkan ada 13. Kenapa pilih yang itu? Samalah. Kenapa pilih ni nama masjid? Sedangkan masjid tu maksud tempat sujud. Sedangkan dalam sembahyang bukan ada sujud aja, ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada tahiyat. Kenapa tak kata nak pergi tempat tahiyat? Tempat tahiyat. Kenapa kata tempat sujud, iaitu masjid? Sebab dalam banyak-banyak sembahyang yang paling utama, yang paling besar sekali sujud. Sebahkanlah tempat. Padahal bukan nak sujud je boleh dalam ni. Baca Quran boleh. Rukuk boleh, memang kita rukuk pun. I'tidal boleh, berdiri boleh, qiyam. Tahiyat boleh. Tapi kenapa ambil sujud? Kerana dia paling besar. Dia paling penting lah. Macam tu juga dalam 13 ni, kenapa dinamakan ilmu tauhid? Kenapa ambil dekat wahdaniyah? Wahdaniyah tu wahid lah, ilmu tauhid lah. Kenapa tak ambil ilmu wujud? Boleh juga. Belajar ilmu kewujudan Allah. Boleh, sama je. Kita akan belajar juga Allah, wujudnya Allah tu dengan qidam, baqa', mukhalafah. Boleh je. Tapi kenapa dinamakan ilmu tauhid? Paling penting. Dia paling besar. Macam kita namakan ini nama masjid. Penting. Ertinya esa. Apa maksud esa? Kalau dalam kitab-kitab tauhid, dia akan kata esa tu maksud tunggal. Maksudnya esa tunggal dari segi zat, tunggal dari segi zat, sifat dan af'al, perbuatan. Tapi itu kena ngaji kitab tauhid. Dia akan jelaskan secara langsung, dan dia akan jelaskan lawannya, iaitu kam. Kam yang 5 khilaf kam yang 6. Berbilang, kam tu berbilang. Itu kena ngaji kitab tauhid. Dia cuma nak cakap secara ringkas, maksud esa tu Allah bukan jisim, artinya bertubuh. Allah tidak begitu. Itu maksud esa. Kenapa pula bertubuh pun esa juga? Satu, kita satu. Kita satu, tapi satu kita ni gabungan dari banyak. Ada darah, ada tulang, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Jadi satu kita gabungan daripada beberapa. Jadi Allah bukan begitu. Dengan maksud Allah itu esa, bukan gabungan macam kita. Sebab tu dia bagi contoh, Allah bukan jisim, artinya bertubuh. Sebab kalau kita kata bertubuh, tubuh ni kan satu. Bolehlah kita kata satu. Tapi kenapa dia kata Allah itu esa, tunggal? Allah itu satu, bukan seperti bertubuh. Allah itu esa, tunggal, bukan seperti bertubuh. Sedangkan bertubuh tu satu lah. Itu satu kita kata. Sebenarnya bukan satu. Berlambak-lambak berapa ratus ribu apa. Semua ada ni Kulit tak kulit, darah, tulang, semua. Lepas tu dalam pada satu tu pula ada kepala, tangan ada 2, tubuh badan gitu, ini kaki-kaki semua. Oh, bukan satu. Kita pinjam je kata kita ni satu. Kita ni satu je, kita seorang je. Satu orang. Sebenarnya bukan satu. Allah tidak begitu. Dengan maksud bukan gabungan daripada beberapa. Gabungan daripada tangan, kepala, kaki. Tidak. Itu maksud esa dari segi zat. Dan bukan ia jauhar, seperti asal sesuatu. Dia bukan jauhar ni, jauhar kulit. Contohnya, kalau kita belah kayu ni, kita belah potong dua.
sampai sekecil-kecilnya. Agak-agaklah akan sampai satu tahap dia tak boleh potong. Logik tak? Kita potong, ambil ni kayu ni, kita potong belah dua. Boleh potong lagi? Boleh. Belah dua, sampai juta-juta kali, sampai agaknya last kali tak boleh potong. Last kali. Istilah sains dia panggil apa? Atom neuron, proton. Dia yang halus tu, atom tu. Bukan atom ada lagi. Dalam tu ada neuron dengan proton, tak silap. Dalam tu. Maknanya yang itu tak boleh lah. Itu jadi bom atom tu. Dia cuba nak belah. Tu yang meletup tu. Tak boleh. Last sekali, akhir sekali, tak boleh belah dah. Maknanya dia bukan gabungan. Gabungan daripada macam-macam. Kayu ni gabungan baru jadi kayu. Tapi kalau kita potong tinggal jadi last sekali, tinggal satu je, memang tak boleh potong. Memang ada. Istilah Jawafirid dia panggil. Okey. Allah juga bukan macam tu. Sebab kita kata tadi Allah tu esa. Itu macam esa lah juga atau satu? Bukan juga. Bukan juga. Ya, itu maksud Jawhar. Artinya asal sesuatu. Itulah. Asal kita ni kalau kita potong dua sampai tak boleh potong. Akan sampailah sampai tak boleh potong. Tak tahulah berapa juta kali kita potong kita ni sampai tak boleh potong. Maknanya dia satu yang terakhir, yang last sekali. Tak boleh potong dah. Bukan begitu juga. Sebab tu kita asal sesuatu. Allah bukan gitu. Nak cerita Allah bukan begitu. Dan bukan ia arat. Artinya berubah-ubah. Dia bukan jenis arat. Arat ni kalau mudah kita sifat arat yang kita bincang sebelum ni itulah. Putih. Kan? Putih ni ada tapi dia menumpang Jadi putih ni kalau kita ambil, kita boleh letak dekat cat, dia berpindah, berubah. Macam juga masin. Masin ada dekat garam, pak letak pergi kat lidah kita pula, pak kena kat sini kita masin pula berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Jadi Allah tidak begitu juga. Sebab tu dia kata bukan ia arat artinya berubah-ubah, berpindah-pindah. Bukan juga Allah macam tu. Nak kata yang bukan ni. Dan tiada berpihak pada suatu pihak. Maknanya Allah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, utara, selatan, timur, barat, tak ada. Sebab Allah mencipta pihak. Pihak tu arah, jihah. Dan kita dah bahas sebelum ni. Ya, kita dah bahas sebelum ni. Saya pun dah lupa bahas ke tidak. Apabila Allah itu berpihak, maka lemahlah Allah. Berpihak tu maksud pihak lah. Pihak depan. Bahasa dulu lah. Maksudnya berarah. Allah tidak berarah. Atas arah kan tu? Tidak. Bawah tidak. Kerana jika Allah berpihak ataupun berarah, maka lemah. Bermakna Allah memerlukan yang lain. Macam mana nak jadi atas? Kena ada bawah. Macam mana nak jadi bawah? Kena ada atas. Macam mana nak jadi kiri? Kena ada kanan. Maka Allah nak kata duduk kat atas, Allah memerlukan bawah. Baru Allah nama duduk kat atas. Maka lemah Allah. Allah memerlukan. Sebab tu dia kata Allah tidak berpihak. Tidak berpihak, maksud tidak berarah. Habis Allah duduk kat atas. Duduk dekat atas tak layak bagi Allah. Duduk kat bawah, Allah turun. Mana bisa turun daripada atas ke bawah? Tak layak bagi Allah. Tak layak. Dan kita ada bahas berkaitan dengan mukhalafah gitu dalam bab ni. Dan ia tiada bertempat pada suatu tempat. Sama juga. Allah tidak bertempat. Dengan maksud, jika Allah bertempat, maksudnya Allah duduk, maka Allah memerlukan untuk bila sebut duduk mesti nak kena ada sesuatu untuk duduk. Jadi memerlukan sesuatu. Allah memerlukan sesuatu. Maka tak terkayalah Allah. Sebab Allah memerlukan. Yang memerlukan ni makhluk. Tuhan tak perlu. Walaupun kata duduk. Bila sebut duduk macam mana? Bila duduk mesti memerlukan sesuatu untuk duduk. Memerlukan tempat untuk duduk. Maka lemahlah Allah. Allah tidak bertempat. Allah mawjud bila makan. Ini juga perbahasan mukhalafatuhu lil hawadith. Tidak begitu. Dan tidak ia beranak. Dan tiada diperanakkan. Dan tiada ia beribu. Dan berbapa. Dan keluarga. Dan bersaudara. Dan sebangsa dengan seorang jua pun. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menolak kaum Nasrani. Dia kata Allah lah Tuhan itu. Allah lah. Dia percaya Allah juga. Tapi beranak dan beranak dan Tuhan dia yang beranak tu diperanakkanlah maknanya. Nasrani ni nak menolak Nasrani. Cuma jangan kita faham beranak dan diperanakkan ni cuma beranak macam beranak ni. Ya, itu satu segi. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi
Ada ke orang berfikir Allah tu diperanakkan? Ada tak? Macam rasanya macam beranak. Tuhan tu beranak. Lepas tu Tuhan tu pula mengandung, keluarkan anak pula. Ada tak orang faham gitu? Rasa tak ada orang faham gitu. Ada ke? Orang kafir pun tak faham. Takkan Tuhan dia beranak? Jadi apa maksud ia tiada beranak dan tiada peranakan? Apa yang kita faham tu? Maksud yang lain adalah apa dia? Okey. Tiada beranak dan tiada diperanakkan. Dia adalah gabungan daripada wahdaniyah ni adalah gabungan daripada ahad dan wahid. Ahad dan wahid. Maknanya ada beza. Ahad dengan wahid ada beza. Gabungan daripada ahad dan wahid ini adalah wahdaniyah. Mari kita tengok. Pertama, menafikan ahad. Pertama, bukan menafikan. Pertama, Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa maksud ahad? Pada ayat seterusnya, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa maksud tidak beranak? Selain daripada maksud tidak beranak gitu. Tak ada dah orang fikir Tuhan beranak. Orang kafir pun tak fikir gitu. Sebab memang tak logik. Tuhan, Tuhan. Orang kafir pun tak fikir gitu. Jadi kenapa ada kata Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan? Apa maksud selain daripada maksud beranak tadi tu? Maksud dia adalah lam yalid, tidak beranak, dengan maksud tidak tercerai daripada sesuatu. Tuhan lepas tu bercerai. Itu istilah dia beranak. Sebab memang tak logik siapa yang percaya Tuhan dia mengandung lepas tu beranak kueh keluar. Memang keluar. Jadi maksud beranak adalah daripada Tuhan keluar jadi sesuatu. Terhasil Tuhan tu. Tidak. Itu baru real punya maksud tidak beranak. Ini tidak beranak. Kita tak payah tolak tidak beranak dengan maksud mengandung betul keluar anak gitu. Tak ada orang pelik orang percaya gitu. Orang kafir pun takkan percaya Tuhan beranak gitu. Keluar Tuhan pula mengandung bawa baby dalam perut gitu. Bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Maksudnya Tuhan dengan daripada Tuhan ni lah terhasil. Kita ke contohnya daripada Tuhan tu, sebahagian daripada Tuhan tu. Itu maksud tidak beranak. Ialah istilah beranak lah tu. Beranak daripada Tuhan tercerai menjadi satu lagi yang lain. Sebab ada orang kata kita ni daripada Tuhan, kita sebahagian daripada Tuhan. Tuhan tu telah menceraikan dirinya jadi kita. Gitu pula. Itu maksud beranak yang kita nak tolak. Setakat beranak kuih-kuih tak payah tolak memang mengarut dah pun. Lepas tu walam yulad, tidak diperanakkan. Maksudnya Tuhan ni dia tak terhasil daripada sesuatu. Ada satu patutnya jadi Tuhan. Tidak, kita nak tolak yang itu. Kita nak tolak yang itu. Maka itu dia panggil ahad. Itu dia panggil ahad. Ini yang ditolak oleh Bilal. Bilal lah. Kan bila Bilal bin Rabah, kan dia kena tindih batu atas dada dia. Dia tak kata wahid, dia tak kata Allah, dia kata ahad. 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 Sebab apa? Sebab orang kafir musyrikin Mekah, dia suruh dia kata Tuhan ni beranak dan diperanakkan, tak dah? Sebab tu dia jawab ahad. 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 Dia berbeza dengan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid beza. Kalau kita ahad dengan wahid, ahad wahid macam sama aja, satu ataupun esa, berbeza. Malah dalam Asmaul Husna pun disekalikan tak ahad dengan wahid? Ada tak? Apalah? Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdiul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Kita ni kena nyanyi lah, buat apa? Nak apa satu tak ingat pun. Al-Wajidul Majidul Wahidu Ahadus Samadul Qah. Makna wahid dengan ahad beza. Makna lain beza. Makna Nabi kita apa? Wahid apa? Satu. Ahad satu. Itu salah. Bukan tak adalah salah. Cuma kita ingat satu. Sedangkan dalam Asmaul Husna 99 tadi, dia berbezakan wahid dengan ahad. Ahad tadi iaitu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak terhasil daripada sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu daripadanya. Itu maksud tidak beranak, itu maksud ahad. Wahid pula berbeza. Wahid adalah dua zat yang, dua diri yang berasingan. Tuhan satu lagi, itu
nak menolak itu. Allah itu wahid, nak menolak ada satu macam Allah satu lagi. Ahad nak menolak daripada Allah tu berjuzuk-juzuk, berbadan-badan apa semua, dan terhasil sesuatu ataupun dihasilkan daripada sesuatu. Beza kan? Ahad, Allah itu suci daripada nak menolak berjuzuk-juzuk. Ahad lah satu lah, berjuzuk-juzuk dan terhasil daripada sesuatu ataupun menghasilkan sesuatu. Itu ahad. Wahid, Allah memang Allah lah, ada satu lagi. Tolak yang itu pula, itu wahid. Jadi ahad tolak lain, wahid tolak lain. Bukan sama, tak sama. Jadi kalau kita kata takkan ada Tuhan satu lagi, kita sedang menyucikan Allah dari segi wahid, mensatukan Allah dari segi wahid. Tapi takkanlah Allah badan ada kaki. Kita mensuci Allah dari sudut ahad. Ahad, tu beza dia. Gabungan daripada ahad dan wahid jadi wahdaniyah. Tu dia. Kalau kita tengok yang ada dua, kita menolak ada dua Tuhan, iaitu Tuhan dua-dua ni sama, iaitu Allah ada satu lagi. Wahid lah maksudnya. Wahid lah, kita tolak wahid tu. Bukan kita tolak wahid, kita membicarakan tentang wahid, iaitu menolak Allah itu ada satu lagi. Perbahasan dia adalah wahid. Kalau ada dua Tuhan, tak boleh ke? Dalil akal pula fikir. Kalau ada dua Tuhan, sama-sama pakat-pakat lah. Dari sudut ketuhanan, jika ada dua Tuhan ke atas, maka semua lemah. Semua lemah. Kita berbeza. Makhluk, bila ada dua makin kuat, tiga makin kuat jika berpakat, empat makin kuat. Jika berperang, yang menang tu yang kuat, yang kalah tu lemah. Itu kalau berperang, kalau bergaduh. Kalau berpakat, semua kuat. Itu makhluk. Tuhan tidak, ketuhanan tidak. Jika berpakat, 2, 3, 4, 5, 6 lemah. Semua lemah. Bukan satu kuat yang lain lemah, tahu tak? Jadi, kalau perang, dua-dua lemah. Kalau berperang pun dua-dua lemah. Padahal berperang yang satulah yang kuat, yang menang itulah yang kuat. Tahu tak? Dalam nisbah ketuhanan, berperang dua-dua ni dua-dua lemah, berpakat pun dua-dua lemah. Buktinya, macam mana kita nak fikir? Dua Tuhan berpakat masing-masing buat makhluk masing-masing. Kita bagi contoh, satu Tuhan buat bumi, satu Tuhan buat langit. Dua-dua jadi lemah, berpakat, tak bergaduh pun. Dua-dua jadi lemah. Kenapa? Kerana apa maksud Tuhan? Betul dulu. Kalau faham maksud Tuhan, barulah tahu lemah ke tak lemah. Tuhan maksudnya semua selain daripada dia. Tuhan adalah, ni maksudnya ta'rif, definisi. Ta'rif Tuhan. Apakah dia Tuhan? Susah nak jawab kalau tak ngaji. Apakah dia Tuhan? Susah. Memang jam, tak boleh nak cakap. Tuhan. Bukan siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Allah. Apakah? Berikan ta'rif, apakah Tuhan? Kalau ikut kitab, Tuhan mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Tak boleh faham. Okey, mudah. Apa dia Tuhan? Tuhan ni yang layak dinamakan Tuhan adalah selain daripada dia Tuhan, selain daripada dia semua perlukan dia. Okey? Dan dia tak memerlukan yang lain. Itu Tuhan. Itu takrif Tuhan. Senang aja sebenarnya. Itu takrif Tuhan. Ataupun bahasa kitab, Tuhan adalah yang mempunyai sifat istighna, terkaya ataupun tak memerlukan yang lain, dan iftiqar dengan maksud yang lain selain daripada dia semua perlukan dia. Itulah Tuhan. Okey. Ada buat jadi dua Tuhan. Tuhan berpakat. Satu buat bumi, satu buat langit. Dua-dua lemah. Tengok takrif tadi. Dua-dua lemah. Kenapa? Apabila Tuhan, satu Tuhan buat bumi, satu Tuhan buat langit, maka yang langit tadi, penduduk langit, satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi, dan penduduknya. Yang buat langit tu, yang penduduk langit, dia memerlukan tak Tuhan bumi? Penduduk langit perlu tak Tuhan bumi? Tak perlu lah. Sebab apa? Sebab bukan Tuhan tu cipta aku, Tuhan yang cipta aku, Tuhan langit. Maka apabila begitu, Tuhan bumi ni tidak diperlukan oleh penduduk langit. Sebab bukan dia yang buat. Dia buat bumi, dia bukan buat langit. Habis itu penduduk langit memerlukan Tuhan yang buat dia, iaitu Tuhan langit. Maka penduduk langit tidak memerlukan Tuhan yang buat bumi. Maka lemah. Sebab ada yang tak perlukan dia. Maka sebut lemah dengan maksud tak layak nama Tuhan. Sebab ada yang tak perlukan dia. Sedangkan apa maksud Tuhan?
dia tak memerlukan yang lain, dan yang lain semua perlukan dia. Itu baru Tuhan. Maka rosak sifat ketuhanan, itu tak nama Tuhan. Habis itu maknanya penduduk langit tak memerlukan Tuhan bumi. Dia hanya memerlukan Tuhan langit lah yang buat dia. Penduduk bumi tak memerlukan Tuhan langit. Kerana penduduk bumi perlukan Tuhan ini buat, Tuhan bumi ya. Maka dua-dua lemah. Kenapa pula Tuhan yang buat langit lemah? Sebab penduduk bumi tak perlukan dia. Lemah jadi. Bila lemah tak boleh nama Tuhan. Ada dua Tuhan. Dan dua-dua ni berpakat, tetap juga dua-dua lemah. Dua-dua tak layak jadi Tuhan. Jika ada dua. Kalau berperang, lagilah teruk. Dia ni buat, yang ni musnahkan. Dom. Dia ni pula musnahkan. Apa bendanya Tuhan? Dia punya tempat dia yang dia cipta, yang lain boleh musnahkan. Lagilah tak layak jadi Tuhan. Yang ni musnahkan, yang ni pula musnahkan. Habis. Betul macam mana? Maka masing-masing telah dimusnahkan oleh yang lain. Maka dua-dua lemah juga. Jadi nak tak nak Tuhan mesti ada satu, tunggal. Kalau dua, jadi lemah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan yang kedua, ketiga, keempat, maka bumi ini akan binasa. Bumi ini akan binasa. Simple aja tu. Seperti firman Allah yang Maha Tinggi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tiada ada baginya kufur. Istilah dia panggil bangsa, sebangsa. Sama macam dia. Tak ada. Sama macam dia. Dan seorang jua pun, tak ada dengan seorang jua pun. Dan tiadalah ia bersuka-suka dan berbahagi-bahagi. Tengok, ahad, nampak dia kata. Bersuka-suka dan berbahagi-bahagi. Bersuka-suka. Dan berbahagi. Tu ayat dululah. Sebab tengok, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, tengok dia punya, kita biasanya kalau baca terjemahan kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara, sekutu dengannya kan. Tapi itu tengok terjemahan kita lain. Tiada ada baginya sebangsa. Itulah yang sekufu tadi, tak ada. Okey, sesuai lah dengan yang kita duk baca selama ni. Dengan seorang jua pun, okey. Dan tiadalah ia bersuka-suka dan berbahagi-bahagi. Bersuka-suka tu macam mana kita nak terjemah? Berbahagi-bahagi tu. Berbahagi-bahagi tu apa? Berbahagi-bahagi. Sebab tu saya kata ahad ni berbahagi-bahagi. Ahad ni adalah satu dari sudut menolak berbahagi-bahagi. Bukan menolak yang kedua. Bukan menolak Tuhan yang kedua, bukan. Menolak Tuhan kedua, wa ilahukum ilahu wahid. Itu menolak Tuhan yang satu lagi macam Allah. Ahad bukan menolak kedua. Menolak Allah itu berbahagi-bahagi. Ada macam-macam berbahagi, ada tangan, ada kaki ke, ada apa ke, berbahagi-bahagi. Ataupun daripada satu tu jadi Tuhan, jadi Allah. Ataupun daripada Allah jadi yang lain. Nak tolak itu ahad tu. So, cantiklah juga dia bagi contoh gitu. Jadi tu jelah cukup dekat tu. Jadi maka kita fahamlah memang Allah tak sama kita. Allah itu esa. Kita cuba buat akal kita bergerak dan berfikir, kalaulah Allah tidak esa, tidak tunggal, bermakna ia adalah sifat kekurangan. Allah tidak tunggal, dia adalah sifat kekurangan. Ialah sebab apa? Sebab kan sebut tadi, kalau dua kan jadi lemah, dua-dua. Jadi kalau Allah tidak tunggal, maka ianya kurang. Dia sifat kekurangan. Bila Allah bersifat dengan kekurangan, maka lemahlah. Yalah, saya sebut ada dua-dua lemah. Berpakat pun dua-dua lemah, bergaduh pun dua-dua lemah kan? Jika Allah lemah, niscaya tidak berkuasa. Lemah lawannya tak kuasa. Jika tidak berkuasa, niscaya tak ada kuasa. Boleh buat alam ni? Tak boleh buat alam ni. Jika tak boleh buat alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil. Mustahil alam ni tak ada. Sebab alam ni dah ada pada pandangan mata kita. Nyata daripada adanya alam ini, tentu telah dicipta oleh Allah. Bila telah dicipta, maka tentulah pencipta dia tu berkuasa, tak lemah. Apabila berkuasa, tentulah dia tidak bersifat dengan kekurangan. Sebab orang yang berkuasa dia tak akan bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau ada sifat kekurangan, mana tak kuasa? Bila dia berkuasa, maka dia tidak sifat dengan sifat kekurangan. Bila ianya tidak bersifat dengan sifat kekurangan, tentulah dia bersifat dengan wahdaniyah. Ini je cara untuk faham dengan cara akal. Bukan dengan cara paksa, bukan cara tekan-tekanlah hati, bukan baca Quran, percaya. Allah itu wahid, satu, Allah tu esa. Itu je. Ni je caranya.
Cara fikir pusing, lah kali kita sendiri tak boleh jawab. Maka kita terima dengan rela hati bahawasanya Allah itu Esa. Tak mungkin Allah ada 2, 3, 4. Tak mungkin Tuhan ada 2, 3, 4. Tuhan ada satu je. Kerana kalau Tuhan ada 2, 3, 4, makna itu adalah kekurangan. Bila ianya kurang, ia lemah. Setiap yang kurang mestilah lemah. Bila ianya lemah, tak kuat. Bila tak kuat, tak boleh buat alam. Bila tak boleh buat alam ni tak ada. Mustahil sebab alam ada. Maka nyata daripada adanya alam ini, maknanya telah berjaya dicipta oleh Allah. Bila telah berjaya dicipta, bermakna ianya berkuasa. Allah berkuasa, tak lemah. Bila Allah itu berkuasa, tentulah dia tidak bersifat dengan kekurangan. Sebab berkuasa mestilah tak bersifat dengan kekurangan. Jika dia tidak bersifat dengan sifat kekurangan, dia bersifat dengan wahdaniyah. Itu cara nak faham. Terus, yang ni pendek-pendek je lah. Dan bahawa adalah Allah Ta'ala hayah, artinya hidup. Ini adalah sifat ma'ani. Habis dah sifat salbiah. Sifat ma'ani nak mengaji memang kena mengaji kitab tauhid. Tak boleh mengaji kitab fiqh macam ni. Sebab dia tulis gitu. Pertama, sifat nafsiah iaitu wujud. Ada 5 sifat salbiah, sifat menolak. Salbiah ni tolak. Nafsiah tu sifat diri, iaitu nak kata Allah itu wujud, diri Allah itu wujud. Jadi qidam, mukhalafah, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah adalah sifat salbiah, menolak. Macam mana? Qidam artinya sedia kan. Mana kita kata Allah wujud, dan Allah wujud tu kita tolak. Apa? Tolak Allah itu ada permulaan, iaitu qidam. Itu dipanggil sifat salbiah. Tolak Allah ada permulaan, tolak Allah itu qidam, dengan maksud sedia, tidak ada permulaan. Dia panggil sifat yang menolak. Baqa, tolak Allah tu salbiah. Allah ada Allah tu kekal. Maksudnya apa? Tolak binasa. Tolak Allah tak binasa, tolak binasa, kekal. Yang ketiga, mukhalafah, tak sama dengan yang baru. Tolak sama dengan yang baru. Allah sama yang baru, tolak yang itu. Tolak lagi. Yang keempat, qiyamu bi nafsi, berdiri sendiri. Tolak kalau memerlukan yang lain, memerlukan yang menjadikan dia, tolak yang itu dengan maksud berdiri sendiri atau berdikari. Yang kelima, wahdaniyah, esa, tunggal. Maksudnya tolak ada 2, 3, 4, tolak ada berjuzuk macam badan ni. Tolak yang itu, tolak. Habis dah 5 benda tolak. 5 perkara dah tolak. Dan 5 sifat salbiah ni sifat yang tak ada. Sebab kita nak masuk sifat ma'ani secara ringkas aja, kita nak faham dulu. Sifat salbiah, okey, wujud ada tak wujud? Allah itu wujud. Wujud maksudnya ada. Allah itu wujud. Wujud itu maksudnya ada. Ada tu ada tak? Ni kena fikir sikit lah. Kadang-kadang tergelak sendiri. Ada tu ada tak? Ada tu tak ada. Ada tak ada. Khilaf ulama', sebagai ulama' kata ada di antara ada dan tak ada. Kita ambil yang mudah lah. Ada tu tak ada. Ada tu ada tak? Allah itu ada. Ada tu. Kalau bahasa kitab, ada tu ada diri tak? Gitu. Kalau bahasa kitab lah. Saya tak nak guna bahasa kitab lah. Allah itu ada. Ada tu ada tak? Tak ada. Allah yang ada tu tak ada. Boleh tak? Kalau fikir sikit boleh kan? Lepas kalau dah faham, tergelak sendiri. Memang Allah seronok. Gelak tu sebab seronok. Okey. Allah itu qidam. Tidak ada permulaan. Memang kita setuju. Tidak ada permulaan. Qidam. Qidam tu ada tak? Tak ada. Bukan Allah tidak qidam. Allah qidam. Tapi qidam tu tak ada diri. Tak ada qidam tu. Tapi apa? Istilah dia panggil? Faham ataupun sungguh. Sungguh tak Allah tu ada? Sungguh. Ada tu ada tak? Ada tak ada? Alah, yang kita dah ulang banyak kali tu lah. Bulat ni ada tak? Bulat. Bulat mana ada? Sungguh tak bulat? Sungguh. Macam tu lah. Ada tu ada tak? Ada tu tak ada. Qidam tak ada. Tapi Allah qidam. Qidam tu yang tak ada. Baqa, kekal. Allah tak kekal. Kita mengaji panjang-panjang sebelum ni, Allah kekal. Kekal tu ada? Tak ada kekal. Kekal tu tak ada. Tapi faham. Sungguh Allah kekal. Kekal ada? Kekal mana ada? Duduk ada duduk. Saya cuba masuk dekat makhluk kejap. Duduk ada? Duduk. Mana ada duduk? Mana duduk? Mana ada duduk? Berdiri ada berdiri. Sungguh dia duduk. Tapi duduk tu tak ada. Mana duduk? Yang ada orang tengah kaki dia buat gini, dia gini. Itu ada lah. Tapi duduk tu mana ada? Faham tak? Faham dia tu duduk. Sungguh duduk. Ada? Tak ada duduk. Boleh? Tahu pening yang kali ni. Lepas kita. Habis dah ni. Lepas ni kita masuk bab malaikat. Jadi tak adalah cerita bab ketuhanan lah. Nak kena ngaji kita tauhid lah.
uh, baqa, kekal. Allah tu kekal, baqa. Mukhalafah, Allah tak sama dengan yang baru. Ya, sungguh tak sama dengan yang baru tu ada tak? Mana ada? Tapi Allah tak sama dengan baru lah. Tapi tak sama, mukhalafatu lil hawadith tu tak ada diri. Wahdaniyah, esa. Allah itu esa, sungguh Allah esa. Ya Allah esa. Tunggal tu ada? Mana? Anak tunggal, dia anak tunggal. Okey, yang ada seorang anak. Tunggal ada tunggal. Mana ada? Faham tak? Faham dia tunggal. Sungguh tunggal. Tunggal mana ada? Okey, tangan ada? Tangan ada? Ada ni? Tu senang tu. Tak boleh kata sungguh tangan. Ada tangan. Okey, ada ni ada. Okey, tangan ada? Ada. Tangan ada dan sungguh. Dua-dua. Tangan ada, ni. Sungguh lah ada. Sungguh dan ada. Penumbuk ada? Dah faham tu? Penumbuk ada? Penumbuk mana ada? Ada penumbuk. Tapi sungguh lah penumbuk. Sungguh lah, mai tak percaya. Sungguh lah. Tapi mana ada penumbuk. Tapi faham. Itulah sifat salbiah. Sifat yang kita bawa habis tadi tu. Sifat tu tak ada, tapi sungguh. Faham ni baru boleh faham sifat makni. Yang qudrah, iradah, ilmu ni. Kalau tidak, tak boleh faham. Okey, mai sini, bom. Penampar ada? Menampar. Mana ada? Sungguh kena menampar, sakit lagi. Jadi dianya sungguh, tapi dianya bukan jenis ada, jenis tak ada. Tak ada diri, tapi faham sungguh. Istilah panggil sungguh. Cuma dia bukan jenis ada. Ada tu ada tak? Wujud masuk ada. Ada tu ada tak? Mana ada? Ada tu ada. Ada tu ada. Cakap apa cakap ni? Kalau orang tak mengaji tauhid, dia kata cakap benda. Ada tu ada. Ada tu ada lah. Ada tak ada? Tak ada. Yang ada lah. Tapi ada tu tak ada. Sekarang ni ada ke tak ada? Tak tergelak pun ada. Ada tu tak ada. Ni ada air. Ada tak ada? Ada. Tak ada. Air ada. Sungguh. Mana air? Tu air. Dia sungguh dan dia ada. Air ni ada. Jadi bulat. Putih ada. Boleh tengok? Tu ada putih. Sungguh. Ada. Tapi jenis menumpang. Dia tak boleh duduk sendiri. Bersama, dia tak sama dengan bulat. Bulat jenis tak ada. Tengok, bulat sungguh tapi tak ada. Putih sungguh dan ada. Cuma dia tak ada diri aja. Tak ada diri tu pening balik. Dia tak ada dia sendiri. Dia tak boleh duduk sendiri. Putih ni tak boleh duduk sendiri. Dia mesti duduk menumpang. Tapi kalau tudung, ada sungguh. Ada dan sungguh. Tudung ni ada dan sungguh ada. Boleh tak? Ni ada. Putih ada. Sungguh juga. Tapi bukan jenis macam tudung tadi. Yang putih ni, dia jenis menumpang. Tapi jenis ada juga. Bulat. Tak. Tapi sungguh saja. Dia tak ada. Tapi sungguh. Pakai tudung motor boleh faham tauhid sebenarnya. Azan dulu. Okey. Lepas azan, kita sambung sifat makni. Mudah-mudahan Allah bagi fahaman. Allahu Akbar, Allah.
Allahu akbar, Allah. Baik, dah fahamlah itulah sifat ma'ani, itulah sifat salbiah. Termasuk juga sifat nafsiyah wujud. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah adalah sifat yang jenis faham saja, faham-faham. Boleh juga istilah guna amrun i'tibari. Boleh macam-macam istilah yang ada dengan masuk faham, tapi sifat tu dia tak ada pada Allah. Dia tak ada pada diri Allah sifat tu. Tak ada. Dia cuma sungguh sahaja. Berbeza dengan sifat ma'ani. Kita nak baca ni. Dan bahawasanya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya bagi Allah Ta'ala hayah, artinya hidup, dan qudrah, artinya kuasa, dan iradah, artinya kehendak, berkehendak, dan ilmu, artinya tahu, dan sama, artinya mendengar, dan basar, artinya melihat, dan kalam, artinya berkata. Ada 7. Dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, kalau setengah-setengah kitab, dia tambah per kat depan tu. Per hidup, per kuasa, per kehendak, per tahu, per dengar, per lihat, per kata-kata. Dia tak kata berkata-kata ke, berkendaki kan, berkuasa, mendengar, melihat, tak? Setengah kitab. Lebih-lebih lagi kitab Tariq Pada'i, perjalanan faham tauhid dengan cara Pada'i. Ada satu kitab nama Baqaratul Amani. Dia asingkan sifat ma'ani ni dengan per kat depan. Yang kalau yang lain tu macam baqa, kekal, sedia, bersalahan tu macam biasalah. Cuma kalau sifat ma'ani yang 7 ni sebut per, tahu sifat ma'ani. Per hidup, per kuasa, per kehendak, per tahu, per dengar, per lihat, per kata. Per. Dengan maksud dia dengan maksud apa? Kenapa nak bezakan per tadi tu? Bercakap je lah hidup, kuasa, berkehendak, okey aja apa. Kenapa ada sebahagian ulama dia bezakan sebutan tadi per kat depan tu? Kita pernah sebut per kata. Jarang kita sebut per kata, per hidup. Tak ada. Per dengar. Kita rasa mendengar lah. Per dengar, mendengar kan. Tapi dia per. Dia bukan perbahasan tu, perbahasan dalam kitab tauhid. Kenapa? Beza, nak bezakan kerana sifat makni ada 7 ni. Hayah, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Ada 7, ada panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sama tak dengan sifat salbiah? Jenis yang kata tak ada tadi tu. Tak sama. Sifat ma'ani ada. Sifat ma'ani tu jenis ada. Bukan jenis tak ada macam tadi tu lah. Wujud ada. Allah wujud, Allah wujud. Wujud maksudnya ada. Ya, Allah ada. Ada tak ada? Allah kidam. Ya, Allah kidam. Kidam ada, kidam tak ada. Allah baqa. Ya, Allah kekal, baqa. Baqa, kekal tak ada? Kekal tak ada. Dan begitulah. Tapi Allah itu hayah. Hayah ada? Ada.
Ada lain. Ada hayah. Qudrah, Allah qudrah. Allah itu bersifat qudrah, berkuasa, perkuasa. Allah kuasa ni? Ya. Kuasa tu ada? Ada. Bukan faham-faham, tidak. Ada sungguh. Tapi kalau Allah tu kekal. Kekal ada? Kekal tak ada. Faham je kekal. Kekal tak binasa. Faham. Tapi kekal tak ada. Kekal tak ada. Faham. Allah itu esa, tunggal. Ya. Tunggal tak ada, tapi faham tunggal tu. Tapi tak ada tunggal. Tunggal itu dia ada. Berbeza dengan qudrah, iradah. Allah berkehendak. Allah berkehendak kan? Kehendak tu ada? Ada. Iradah ada? Ada. Ilmu. Allah berilmu. Ya. Ilmu ada? Ada. Nampak tak? Sama mendengar. Sama tu ada? Ada. Allah itu basar, melihat. Basar tu ada? Ada. Allah itu kalam. Kalam tu ada? Ada. Jadi, macam ni kita nak faham lagi. Di akhirat nanti, dalam syurga, ada yang Allah bagi kemampuan, tak semua orang ahli syurga. Ahli syurga yang tertentu, Allah bagi untuk melihat dia tanpa kaifiat. Macam tadilah, melihat dia tanpa bentuk, tanpa apa tadi yang tidak boleh dibayangkan dan sebagainya itulah yang kita dah bincang sebelum ni, yang menolak tadi tu, yang salbiah tu. Tolak yang itu. Tapi boleh melihat? Ya, boleh melihat. Setiap yang ada sah untuk dilihat, boleh lihat. Janji ada je, boleh lihat. Kenapa kita tak boleh lihat sekarang? Sebab Allah tak bagi. Allah bagi boleh lihat. Allah tak bagi tak dapat. Setiap yang ada, istilah dia punya kaedah tauhid dia. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Boleh untuk lihat. Jadi Allah ada? Ada, boleh tengok. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Penghuni syurga, muka mereka berseri-seri kepada Tuhannya, dia melihat dalam syurga. Tak semua orang dapat. Hanya orang makam tertentu je dapat. Tengok, lihat, melihat Allah. Bila melihat Allah, okey, Allah bagi, Allah kuatkan mata kita, kemampuan mata untuk melihat dia, dan Allah benarkan angkat hijab, boleh tengok Allah. Bila tengok Allah, boleh nampak tak hayah? Boleh. Boleh nampak tak qudrah? Boleh. Boleh nampak tak iradah? Boleh. Kerana dia ada, jenis ada, maka boleh nampak. Boleh nampak tak ilmu? Sama, basar? Boleh. Boleh nampak tak baqa'? Tak boleh. Allah baqa' juga, kekal. Tak boleh nampak. Kenapa? Dia mana ada? Baqa' mana ada nak tengok gini? Yang tu kita nak faham perbezaan sifat salbiah dengan sifat ma'ani tu. Cuma jangan kita tak boleh bayang lah, macam ada yang tanya gitu kan. Maknanya bayang tak boleh. Apa yang terbayang semuanya bukan Allah. Bila melihat Allah nanti boleh ingat. Bila melihat Allah tak boleh juga. Bila melihat habis gitu je. Dia tak boleh. Nak ingat Allah? Ingat, tak boleh. Bila ingat automatik dia mesti berbentuk, berbayang-bayang. Tak boleh. Tapi tengok, tapi tak boleh ingat. Bukan tak boleh ingat, tak boleh nak ingat balik. Macam ni nak cakap. Sebab kalau ingat balik, maknanya ingatlah dia punya apa? Bentuk ke apa ke? Tak boleh. Biasanya tok guru nak bagi faham senang aja. Kita tak biasa tengok dinosaur. Tiba-tiba entah macam mana ada dinosaur hidup lagi. Dapat tangkap, masuk dalam zoo. Kita selama-lama tahu je cerita-cerita, entah ya ke tidak. Tengok, gini dinosaur. Ramai-ramai pakat tengok. Besar gini rupanya. Lepas tu katalah aku boleh keluar api kat mulut ke apa, kuku panjang ke gini lah. Kaki 8, kaki 10 ke. Gini. Okay. Tak pernah tengok, dapat tengok. Bila dapat tengok dan ada dalam kepala kita, bila jumpa nanti balik kampung masing-masing, jumpa boleh cerita dengan orang. Kau tahu tak dinosaur macam ni. Jumpa balik kawan yang sama-sama tengok dinosaur dulu. Boleh cerita balik. Kau ingat tak masa kita pergi tengok dinosaur? Ingat. Dinosaur kan macam ni. Dia begini, dia gini. Boleh cerita. Melihat Allah dalam syurga nanti sama-sama melihat juga. Lepas dah pada tu nak cerita tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh cerita je, berkaifiat. Boleh bercerita je, berbentuk. Boleh cerita je, bukan Allah senang cerita. Jadi tak boleh cerita. Habis macam mana? Jadi, gitu. Tak boleh. Padahal tengok. Sama-sama tengok. Lepas tu tak boleh cerita. Rupa-rupanya. Tak boleh. Tak ada rupa. Habis tu, tak ada habis. Macam mana? Lagu mana? Tak ada lagu. Semua tak ada. Habis dia jadi gitu je. Tunggu masuk syurga dulu. Macam mana? Dan bila sebut boleh melihat tu, boleh melihat hayah, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Melihat ilmu, kita makhluk, ilmu tu kita tak nampak. Ada tak? Dia tu ada ilmu tu. Mana ilmu? Tunjukkan ilmu. Tak boleh tak? Tak boleh.
Tak boleh ilmu. Itu makhluk kita. Ilmu tu ada. Dia ada ilmu. Dia ada roh. Boleh tunjuk roh? Tak boleh. Tapi roh tu ada. Bila ada, kenapa tak boleh tunjuk? Kita je yang tak nampak. Tapi ianya jenis ada. Dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Bila dia kata dia ada ilmu, ilmu tu memang ada. Kenapa tak nampak? Kenapa faham-faham je dengan tengok pelakuan percakapan bahawa oh dia tu berilmu. Ilmu ada ilmu. Kenapa tak nampak ilmu kat orang tu? Allah tak bagi tengok. Sebenarnya ilmu tu jenis ada. Sebab tu kita kata dia ada ilmu. Tapi kita tak kata dia ada duduk, dia ada berdiri. Tak kata gitu. Dia ada duduk tu. Tak, dia duduk sebab duduk ada. Faham aja. Jenis faham. Jenis sungguh, bukan jenis ada. Sebab tu kita tak kata dia tu ada berdiri, ada duduk, ada baring. Mana ada? Tapi sungguh. Tapi ilmu, dia ada ilmu. Dia ada pendengaran. Dia ada penglihatan, ada. Maknanya ada tu. Kalau Allah bagi tengok, boleh nampak penglihatan tu. Ataupun bahasa Melayu dia panggil deria. Deria tu jenis ada. Dia ada dekat biji mata, Allah letak. Deria dekat gerendang telinga, Allah letak untuk dengar. Dekat lidah anak tekak ke anak lidah tu, Allah letak untuk boleh bercakap. Dia ada, deria tu ada. Kita je tak nampak. Tapi ada. Jenis ada. Kalau nampak, oh macam mana, mungkin stokor gitu kot. Kalau makhluk kan. Oh ni apa deria pendengaran gini, gitu kan. Nampak pendengaran. Macam mana nak dapat nampak tu? Boleh ada. Cuma Allah tak bagi tunjuk. Sebab dia sifat ma'ani bagi makhluk. Macam itulah kita islah. Sifat ma'ani, penglihatan, pendengaran, semua ada. Yang ada tu bukan pendengaran tu, memang kita dengar tu. Dengar tu ada. Deria dengar tu ada. Boleh buat keluar. Ni lah dia dengar. Ni. Boleh buat keluar. Bukan kegendang. Deria tu ada. Maknanya dia jenis sifat yang ada. Cuma kita tak nampak. Itulah beza di antara sifat salbiah dengan sifat ma'ani. Sampailah kalam. Habis kat situ 13 je. Fardu ain, jalanan Abul Hasan Al-Asy'ari hanya fardu ain 13 saja. Sampai kalam tu 13 saja. 13 bukan 20. Abul Mansur Al-Maturidi tambah kaunuhu lagi 7. Sebab kata Abul Hasan Asy'ari, sifat ma'ani yang 7 ni dia melazimi je sifat ma'nawiyah tadi. Bila Allah ada ilmu, mesti keadaan Allah berilmu. Bila Allah ada kudrah, mesti keadaannya berkuasa dan sebagainya. Sama je bila kita bincang tentang ma'ani, ada ma'nawiyah sekali. Ma'nawiyah ni apa? Yang kaunuhu lah. Kaunuhu tu yang ada 7 lagi. Tapi dalam kitab kita tak ada, kerana dia bukan fardhu ain. Fardhu ain 13 je. Habis 13 ni selesai fardhu ain. Habis dah. Maka dan ia juga. Yang ni nak detail lagi sifat ma'ani ni, kena buka kitab tauhid. Dan ia juga yang menjadikan dan menghidupkan. Allah jugalah yang menjadikan, menghidupkan, mematikan dan memberi rezeki. Seperti firman-Nya, ini kesimpulan. Seperti firman-Nya yang maha tinggi, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bila kata Allah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, maka di situ semua adalah tu sifat makni tu. Allah cipta. Bila Allah cipta, sebelum cipta sekali nak dulu. Nak tu iradah. Yalah, bila cipta mestilah nak, berkehendak. Okey, maknanya dengan adanya alam ini, bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, bila adanya bermakna Allah berkehendak. Iradah, nak buktikan tu je. Kalau Allah tak nak, takkan ada. Mesti Allah nak. Okey. Lepas tu bila nak buat, mestilah kudrah, mestilah berkuasa. Kalau tidak nak buat macam mana? Dah ada dah 2 sifat kudrah. Lepas tu nak buat, ini punyalah canggih, takkan tak ada ilmu. Ilmu pula. Itu semua sifat makni. Ilmu. Lepas tu pula sama yang Allah cipta, sama ni mendengar. Yang Allah cipta kita tengok boleh mendengar. Yang Allah cipta ni ada tak yang boleh mendengar? Boleh, kita boleh mendengar. Takkan yang pencipta pekak kot. Semua ada sifat makni kalau kita fikirlah. Basar, melihat. Kita boleh melihat, macam binatang semua boleh melihat, malaikat boleh melihat, semua boleh melihat. Takkan yang pencipta tadi tu buta. Apa lagi? Kalam, berkata-kata. Kita duk cakap tak henti-henti. Takkan yang mencipta perkataan, mencipta kita tu bisu pula. Hayah, hidup.
Kita hidup, takkan pencipta kita mati. Dengan ayat tadi, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, Allah Taala jua menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebenarnya kat dalam tu semua ada sifat makni. Kita tak fikir je. Kalau kita fikir, semua dah ada sifat yang 7 tadi tu. Sifat makni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah jua yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Ini kita akan masuk bab, kalau ada tak, tengok ada tak kat belakang. Rukun iman yang ke-6 ni. Oh, ada. Muka surat 10 tu. Percaya akan untung baik dan jahat. Iaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadi kamu dan barang perbuatan kamu. Allah jadikan kita, dan apa yang kita buat juga Allah yang buat. Jadi dia akan jadi masalah untuk kita faham, kerana apa yang kita buat, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang iman, ada yang kufur, ada yang patuh, ada yang maksiat. Yang maksiat tu macam mana? Tu jadi bahas panjang dekat 10. Untung baik untuk ni, percaya akan untung baik dan jahat daripada Allah Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kita, dan Allah yang cipta semua perbuatan kita. Dan perbuatan kita terbahagi kepada 2, baik dan jahat. Allah buat yang baik, yang jahat. Bisa dengar? Yang baik daripada Allah, yang jahat daripada kita sendiri. Ni lawan ayat Quran surah Allah yang buat kita, dan Allah buat perbuatan kita. Bila perbuatan yang jahat pun nama perbuatan juga. Siapa yang buat? Itu akan bahas. Panjang ni bab ni. Rukun iman yang ke-6. Habis, saya nak gantung situ lah. Nanti kita akan bahas, jangan risau lah. Dia ada nisbah adab bercakap. Adab cakap tak boleh kata, tak boleh nisbah ke Allah. Hakikatnya Allah yang jadikan segala-galanya dan sebagainya. Kita akan bahas, akan datang berhenti dekat yang kedua. Lepas ni masih lagi bab akidah, tapi bab yang dipanggil bab sam'iyat. Sam'iyat, bab percaya je, percaya tapi tak boleh fikir. Yang tadi percaya Allah tadi, fikir dan fikir. Yang ni tak payah fikir. Macam contoh dia bagi apa ni, malaikat kan. Macam mana nak fikir malaikat? Nak percaya dengan cara fikir, boleh? Percaya Allah tu ada dengan cara fikir, boleh? Dah terbukti lah sebelum ni. Ada tai unta, takkan tak ada unta? Mustahil lah kan, boleh fikir. Malaikat ada? Ada. Macam mana nak fikir? Tak boleh. Tak boleh. Habis tu, percaya je. Dia kan macam. Jadi kenal dia, maka kenal, percaya je. Lepas tu akan datang nantilah. Kitab, boleh percaya kitab? Nak fikir? Tak boleh. Percaya je. Ada yang dalam agama kita percaya, sami'na wa ata'na. Ada yang kena fikir. Yang bab Tuhan kena fikir. Tuhan tak boleh, percaya je, jangan, tak jazam. Tapi yang lain, percaya je, percaya je. Percaya kat malaikat, percaya dekat kitab, percaya kat Rasul. Boleh nak fikir? Mana boleh nak fikir je ni? Percaya je. Percaya je. Percaya hari kiamat, boleh fikir? Boleh sikit-sikit lah, tapi percaya je lah. Tuhan yang kena fikir banyak. Wallahualam. Dan yang kedua, percaya akan segala malaikat. Ya, boleh, boleh. Belum. Yang sebab tu saya sebut awal-awal tak terangkat. Saya ada tempat lain, bab kitab Risalah Tauhid. Kita memang kitab tauhid. Sekarang dah 30, siri yang ke-30. Mana 30 kali. Setiap sekali tu sejam. Tak habis. Tu fardhu ain. Belum. Setiap satu ni, satu sifat memerlukan 1 hingga 2 jam. Tapi kena kitab tauhid lah. Kalau tidak, saya baca Qudrah, lepas tu syarah. Saya nak baca kitab baru tulis Qudrah, nak tulis apa ni? Nak dobek habis, tak boleh dobek lah. Sebab apa? Qudrah je ada. Jadi sebab tu saya kata, tak lepas fardhu ain lagi. Ini sekadar pencetus saja. Nak tak nak, kena kitab tauhid. Saya sebut tadi yang awal, Fariyatul Faraid, Misbahul Munir, Risalah Tauhid, Baqaratul Amani. Apa lagi nak? Akhiratul Najid tu tinggi tu. Boleh lah Akhiratul Najid. Akhiratul Najid tu dia tinggi atau rendah bergantung pada orang syarah. Kalau orang syarah tu sekali lalu, dia jadi normal lah. Kalau syarah cara tinggi ya. Akhiratul Najid antara kitab setelah khatam kitab yang nipis-nipis. Baru Akhiratul Najid. Cuma boleh je, tak ada masalah. Janganlah ada syarah panjang-panjang. Baca aje lah. Tak lepas.
Kena sambung memang tergantung kena sambung. Kalau kena sambung maknanya seumpama seolah-olah kita tak baca kitab ni lah, kita cuma berhenti dekat kedua ni, lepas tu kita baca qudrah aja dekat kitab, lepas tu syarahan daripada kitab lain lah. Kalau gitu boleh gitu. Kalau gitu cantik lah. Maka kita berhenti dekat habis dekat sifat salbiah. Sifat ma'ani belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Sifat salbiah memang panjang pula gitu kan, panjang sampai wahdaniyah. Masuk sifat hayah, sifat ma'ani hayah, kita akan sambung akan datang, tapi tak baca kitab lah, cuma baca okey, bahawa seterusnya hayah, letak kitab. Tak habis nak baca apa, tak ada dalam kitab. Saya syarah pada kitab lain lah. Mungkin kitab Risalah Tauhid ke, kitab Majmu' Salasi Rasail pun okey juga. Saya akan syarah pada kitab tu lah. Maksud syarah tu ambil isi di situ. Boleh? Yeah. Tapi memang tak lepas fardu ain lagi. Nak cakap kalau katanya lepas tak lepas fardu ain lagi. Tidak semudah itu nak lepas fardu ain bab tauhid. Cuma wujud nafsiyah dengan salbiah lepas lah. Ma'ni belum. Ma'ni ada 7. Paling kurang pun 7 kali lagi. Barulah kita masuk malaikat. Alright. Boleh? Wallahu alam, akan datang. Kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul asr. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.